أنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت رب اشرح لي صدري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، Alhamdulillah thumma alhamdulillah, dengan keizinan rahmat daripada Allah, dengan kasih sayang Allah yang melimpah ruah ke atas kita yang tidak mampu kita menghitung, yang tidak mampu kita mensyukuri nikmat Tuhan yang paling besar yang bagi pada kita bila mana kita boleh berjalan ke rumahnya, kaki kita boleh bergerak ke rumahnya, masyal aqdam ilal jama'at, kaki-kaki yang melangkah untuk solat berjemaah. Ya Allah, bagi kifarat dosa-dosa kita, yang kita ni memang banyak dosa, namun Allah nak kifaratkan dosa-dosa kita. Allah bagi keupayaan bagi kita. Kalau tidak ada upaya, tidak mampu. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada kudrat, keupayaan, kekuatan melainkan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar bila kita boleh berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat banyak. Allah taala bagi nikmat makan, minum, rumah kediaman, pakaian, keselesaan dalam hidup dengan kenderaan, nikmat kita punya anggota badan, panca indera, mata, kaki, tangan, mulut, hati, kesihatan, nikmat kesihatan. Semua nikmat ni Allah umum. Allah bagi kepada orang beriman dan orang tak beriman. Namun nikmat yang besar ni bila mana kita dapat menghayati agama, praktik agama, dapat datang solat, berada dalam masjid. Dalam surah kita, wajulu fil masajid ba'da solat. Ini besar. Satu orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT, dia jadi raja, jadi pemimpin 7 aklim. Jadi pemimpin 7 aklim maknanya dia jadi raja, jadi presiden satu dunia, 7 benua. Dan bila mana dia jadi raja 7 benua, kita nampak nikmat besar. Tapi tidak bila mana dia ucap Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah tu lebih besar daripada satu orang yang menjadi pemimpin dunia 7 aklim. Sebab perkataan Alhamdulillah itu berkekalan. Kerajaan akan hancur. Kerajaan Sulaiman bin Daud yang pernah memimpin 7 benua ini pun hancur, habis. Yang tinggal hanya taqwa. Begitulah kata ulama, bila mana satu orang tu mendapat nikmat, kecil nikmat. Nabi kalau nikmat tu kecil, Nabi besarkan nikmat itu, nampak besar sangat nikmat tu, walaupun sekecil-kecil nikmat. Sebab tu Sayyidina Ali kata kepada satu orang, kamu nampak tak nikmat Allah pada orang ni? Dia berpenyakit sopak, mulut bisu, telinga tuli pekak, ada telinga tak boleh dengar, ada mata buta, badan berpenyakit. Umumnya kita nampak tidak ada apa. Maka sahabat tu beritahu,
Tabi'in itu begitu. Kami tak nampak nikmat Allah pada dia. Dia ada telinga pekak, ada mulut bisu, ada mata buta, ada anggota badan kena sopak. Kata Sayyidina Ali, boleh tak dia kencing dengan selesa, buang air kecil? Ya. Dan buang air kecil dengan selesa itu pun nikmat daripada Allah. Itu boleh bayangkan. Jadi alhamdulillah itu berkekalan. Sehingga di hari akhirat satu orang tu duduk darjat tinggi dalam syurga. Di dalam syurga orang yang beriman, takwa, yang kuat zikir, yang kuat amal ibadat masuk syurga. Tapi kawannya lebih darjat kerana satu tasbih saja, alhamdulillah dia lebih daripada kawan yang lain. Jadi nikmat besar yang Allah Ta'ala bagi kat kita bila mana kita dapat datang ke rumah Allah SWT. Ini zaman-zaman Covid, yang kita pencarakan sosial, norma-norma baru kehidupan yang tak pernah kita hadapi. Macam ni punya sembahyang. Di zaman Nabi, salatul khauf, sembahyang dalam medan perang pun masih lagi rapat-rapat. Dan bukan saya punya kerusingan, ramai ustaz-ustaz dah rusing dengan keadaan sekarang ni, dan keadaan penjarakan ini. Satu orang saya mengajar, dia tanya saya, "Ustaz, saya rasa selesa lah sembahyang jarak macam ni." Ketika buka sesi soalan, dia angkat tangan, "Ustaz, saya selesa lah sembahyang macam ni. Tak ada orang nak kacau sebelah. Khusyuk." Nampak tak? Ini yang bahaya. Bila mana selain daripada sunnah kita rasa selesa, kita rasa khusyuk. Kita rasa khusyuk dia sembahyang, selesa, tak ada sidang nak kena. Nabi kata, "Walinu aidiyakum," lembutkan tangan-tangan kamu kepada saudara kamu bila kita sembahyang rapat-rapat. Mana lembut, mana betul ansur kerana rapat. Tapi sekarang ni, selesa tuan-tuan, dialah cerita. Selesa, Allah khusyuk, tak ada siapa kacau sebelah. Saya kata awak cakap begitu, tapi ada orang duduk di rumah dia kata, selesanya sembahyang di rumah daripada surau. Rasa khusyuk, pakai t-shirt pakoda, betul tolak atas bau. Salah, Allahu Akbar, sembahyang rasa khusyuk, teliang lagi kata orang tahu punya khusyuk. Lepas bagi salam pertama, bagi salam kedua, tengok Nescafe tarik orang rumah buat. Selesa sembahyang di rumah. Dan ada orang lain kata, cukup selesa lah ni sembahyang, tak payah pergi masjid, tak payah pergi sembahyang Jumaat. Saya sembahyang Jumaat di utara sekarang ni, tempat saya. Kluster, macam-macam kluster lah, kita pun tak tahu. Jadi orang rasa begitu. Bahayanya norma baru ini bila kita merasai amalan yang Nabi telah sebutkan, syariat telah kekurangan dalam kehidupan kita. Dan ini tanda-tanda akhir. Bila mana sembahyang berjemaah yang Nabi kata, sufufakum, rapat dan luruskan, dan betulkan bau-bau kamu, luruskan bau-bau kamu, dan isi kekosongan. Jangan sampai syaitan menyenap masuk di antara kamu, sebagaimana anak kambing yang masuk di tengah-tengah kambing-kambing, anak kambing hitam. Jadi saudara-saudara, ini norma baru yang bukan sahaja saya risau. Dah 3-4 bulan lepas lagi, sejak habis lockdown tu, kuliah mula saya dah kebimbangan. Kata kita tak susah. Sebab tu kalau kita sembahyang macam ni, satu perasaan dalam hati kita, ya Allah, ini bukan jalan Nabi. Kita tak rasa reda dan rasa risau benda ni. Habis sembahyang dulu kita boleh bersalam-salaman. Sekarang tak boleh salam. Nak salam nak kena tak dada kat, tangan kat dada. Kita pun tak kerti lah. Jadi macam tu pula. Saya baik tak kata macam tu. Jadi macam Jerman tu, dia Jerman ni tomorrow the world. Kacau. Dia kena buat dada pula dah. Dada. Bukan cara kita. Dan kita tak boleh bersalaman. Nabi kata, orang tanya Abu Zar Al-Ghifari, bila kamu di zaman Nabi, adakah kamu bersalaman jumpa dengan Nabi? Ya. Dan kata Baginda Rasulullah, kata Abu Zar Al-Ghifari, bila mana kita bersalaman, sabit daripada hadis Nabi, Nabi berkata, bersalaman gugur dosa-dosa kecil kita, sebagaimana daun yang gugur di musim angin kuat.
walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Sekarang tuan-tuan, bayangkan norma-norma baru, amalan-amalan yang sepatutnya ada dalam kehidupan kita beragama syariat telah hilang. Berada dalam saf yang pertama. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala saf al-awwal. Allah Taala dan malaikat mencucur rahmat atas saf yang awal. Saf awal sekarang dapat apa? Surah kita dah berubah. Apa? 6 ya. Hal lain tak dapat. Begitu dengan masjid. Begitu dengan surah-surah yang lain. Hanya separuh. Dulu dapat penuh, sekarang dapat separuh. Jadi kita telah tercicir amal itu, berebut saf yang pertama tu dan Allah malaikat. Juga saf yang kedua, bila sahabat kata saf tsani ya Rasulullah, Rasulullah kata saf yang pertama. Kali kedua dia tanya begitu, Rasulullah kata ya saf yang kedua bila saf pertama penuh. Jadi maknanya benda ni telah tercicir dalam kehidupan kita beragama. Ini norma baru yang kita kena rasa tidak selesa. Bila kita rasa tidak selesa, kita rasa kerisauan ini, Allah bantu kita. Nabi duduk, orang Arab sebelum Nabi pun duduk di Mekah. Mereka pun tengok orang tawaf sama biasa. Tawaf dalam keadaan telanjang, membunuh musuh-musuh, minum arak, bunuh wanita, anak-anak perempuan, wanita-wanita dirogol, bergaduh berperang satu sama lain. Tawaf dekat masjid Masjidil Haram dekat ada bogel. Menyembah 300 batu. Tidak ada siapa risau. Berterusan mereka buat. Bila Nabi, Allah telah datangkan Nabi, dan Nabi mula cetus kerisauan dalam diri Nabi. Apa nak jadi dengan masyarakat aku? Ya Allah, apa nak jadi dengan masyarakat aku? Mereka menyembah selain daripada engkau, menyembah berhala, 360 batang berhala. Tawahlah keadaan bogel, membunuh wanita-wanita, membunuh anak-anak perempuan, membunuh musuh-musuh mereka. Nabi duduk di Gua Hira. Daripada Gua Hira nampak kota Mekah. Kesedihan Nabi bisa. Kerusingan itu menyebabkan Allah merubah keadaan sehingga ke hari kiamat. Begitu yang saya cerita ni supaya kita ada satu kerisauan yang benar ni bukan norma kehidupan kita, walaupun norma baru. Bila mana kita rasa risau, Allah akan ubah kembali balik sebagaimana dulu. Ini bukan saya kata, Ustaz Khazim pun cetus begitu. Menteri Agama kata kita dah buat fatwa kebangsaan, dan fatwa kebangsaan merujuk fatwa internasional. Kita tak salah, memang fatwa kita kena ikut. Siapa pakai ni tuan-tuan, ni pakai. Semayang pun penjarakan, surau saya pun penjarakan, saya pergi mana-mana kuliah pun saya duduk penjarakan. Kalau kita minum kat restoran penjarakan itu tidak masalah, telan orang pinggan tidak ada masalah. Tapi bila semayang dia ada masalah, kerana ini syariat kita, ini tertib kita, ini cara kita. Itu beza. Dr. Zul kata ini jawatan kuasa fatwa kebangsaan telah putus. Jawatan kuasa putus. Jawatan kuasa fatwa putus berdasarkan jawatan kuasa fatwa internasional. Dan jawatan kuasa kebangsaan kita ni merujuk kepada KKM atau Kementerian Luar, Kementerian Dalam Negeri, KDN. Kemudian merujuk fatwa internasional. Internasional merujuk kepada WHO. WHO atas kajian mereka. Kita tak tahu, kita dapat secondary punya result. Base yang tu. Maka fatwa dunia buat, fatwa kebangsaan buat. Dan di belakang kita tak tahu. Sehingga ada tulisan-tulisan, bukan orang Islam sekalipun telah menulis, yang bahawa benda-benda ini ada pada tangan-tangan manusia, ada perancangan tertentu, wallahu alam. Dan kalau kita tengok WHO, dia punya pengarah dia pun satu orang gay. Dan dia punya lambang WHO daripada dulu sudah jadi kerusingan kita. Lambang tongkat dengan ular dililit, seolah tongkat Nabi Isa dan ular sihir itu. Dan lambang-lambang ini ada kaitan dengan Yahudi, Freemason, Zionis ada di sebaliknya. Namun kita ada cara kita. Bila mana kita buat cara kita, Allah bantu kita. Sebab tu tuan-tuan, dibimbangi bila mana benda ni hilang, orang mula tinggalkan rumah, tinggalkan masjid, surau, dan sedap dengan ibadat yang cara dulu. Dengan sebab apa? Ketika sembahyang Jumaat telah tak dibenarkan, dan ketika sembahyang Jumaat dibenarkan balik, masih lagi ramai yang meniaga ketika hari Jumaat di kampung saya. Pasar masih lagi orang main. Dulu orang berhenti kalau hari Jumaat, orang tak buat kerja, pergi sawah tidak, pergi ke laut tidak. Kampung saya tak pergi ke laut, tak pergi sawah kalau hari Jumaat. Dan kalau meniaga di pasar depan masjid tak jauh, dekat pelabuhan pendaratan ikan,
Sebelum pukul 12 tu dah habis dah orang bila hari Jumaat pagi je. Tapi sekarang bila Jumaat tak ada, orang sibuk ibadat, sibuk berniaga. Bila Jumaat dah dibenarkan, mereka sibuk berniaga, maka dah hilang dah roh hari Jumaat. Kita pun tak tahu hari ni hari apa, sebab kita tak ada sembahyang Jumaat waktu tu, kita tak boleh pergi sembahyang Jumaat, kita tak tahu. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab tu kita telah berada di zaman akhir ini, kita kena ambil sesuatu dan mendatangi masjid surau. Dan siapa main peranan, kita lah kena datang balik menghidupkan surau masjid kita. Kalau Nabi hijrah ke Madinah, dan Nabi hijrah ke Madinah tempat yang ada epidemik, ada penyakit. Madinah tempat yang berpenyakit. Catatan sejarah membuktikan. Hasan Ali Nadwi tulis dalam kitabnya Qisasul Anbiya bahawa Madinah adalah tempat berpenyakit. Yasrib nama-lama, tempat yang berpenyakit. Dan tempat itu pergaduhan dua suku, Aus dan Khazraj, berperang antara satu sama lain. Bergaduh hanya kawasan rumput. Unta daripada unta daripada sana makan rumput, kawasan sini akan bergaduh, perang, berbunuhan. Allah nak ubah, namun Allah suruh sahabat Rasulullah dan sahabat pergi ke tempat yang ada penyakit. Masuk ke tempat yang ada penyakit. Kalau sebut penyakit bukan sesama tuan-tuan, ini bukan demam panas. Ini penyakit, kalau sebut Madinah penyakit berjangkit. Kalau seorang-seorang penyakit semua ni tak sebut penyakit berjangkit. Ketika itu penyakit berjangkit. Dan Madinah ini tidak subur, tanamannya tidak subur, berpenyakit. Namun sahabat Rasulullah dan sahabat masuk, diperintahkan hijrah ke sana, tempat yang berlaku pergaduhan dan peperangan. Allah minta Nabi dan sahabat Rasulullah dan sahabat pergi ke tempat itu. Tapi rupanya ada perancangan Allah dan Rasul. Allah nak Rasul buat bina masjid, hidup amalan, berulang alik ke masjid. Bila masjid mula bina, Allah satukan Aus dan Khazraj. Allah ubah kehidupan mereka. Mereka jadi orang yang Allah Ta'ala reda. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Sehingga Allah puji mereka. Allah sebut golongan awal muhajirin dan ansar. Allah ubah masyarakat mereka. Bukan tanya bumi Madinah jadi subur. Nabi kata Madinah tanahnya subur. Kurma ajwa yang kita makan tu terma yang paling baik datangnya bumi Madinah. Kesan daripada hijrah Nabi dengan amal masjid yang Nabi buat. Dan individu Madinah jadi sifat lembut. Nabi kata penduduk Madinah sifatnya lembut. Mullah Zakaria tulis dalam kitab Manasik Haji dia tu, kalau bermuamalah lebihkan sifat menolong orang Madinah. Itu orang Madinah sifat lembut. Tanahnya subur. Debu Madinah syifa. Dari satu sabit hadis Nabi, debu Madinah menjadi syifa. Tuan-tuan boleh bayangkan tempat yang macam tu Nabi bangun dengan amal masjid, Allah ubah. Begitulah dengan masjid dan surau kita. Allah boleh merubah masyarakat kita. Allah boleh merubah masyarakat kita dengan amal yang sama kalau kita buat. Apalagi kita di hujung. Dan agama akan bangun. Mau tak mau, agama akan bangun. Kita duduk akhir, tuan-tuan. Kita tak boleh lari, yang kita duduk di zaman akhir. Apa yang berlaku fitnah. Majid Rembau minta saya baca bab fitan khas tentang akhir zaman. Kita dah duduk zaman akhir. Tapi kesan zaman akhir kita ni, agama akan bangun. Fatuba lil ghuraba, beruntung yang orang dagang, kata Rasul. Siapa agama tu bangun dengan siapa? Alladzina yaslihu ma afdadan nas min ba'di wa min sunnati. Mereka-mereka yang membetulkan barang yang dirosakkan oleh manusia daripada sunnah aku, selepas daripada aku. Maknanya orang yang Allah bantu dia merubah balik, membawa orang kepada sunnah, membawa kepada orang masjid, bawa kepada amalan agama. Allah akan ubah dan mereka beruntung. Agama akan bangun. Tuan-tuan, tak sama Europe dengan sekarang dulu. Dengan sekarang. Saya bawa balik Kanada. 2 bulan Kanada sebelum lockdown baru ni. Ketika saya balik, saya bawa anak saya balik kampung, saya terperangkap di Kedah 3 bulan. Duduk di Beijing 23 jam. Ketika itu Wuhan dah kecoh, tapi berita tak sampai kat kita. Ke airport Beijing pun tak ada. Saya jumpa hanya 3 orang saja yang pakai mask. Jadi tak ada. Tak kecoh, didiamkan. Wahal pandemik ini telah berlaku pada bulan 12. COVID-19 sebab tu 2019. Saya balik. Dan saya pergi ke Kanada, orang dah berubah. Orang dah mula pada agama. Masjid telah dihidupkan. Orang dah mula sembahyang di masjid. Juga di Europe, saya sembahyang dekat sinagog, dekat Groningen di Holland, utara Holland, Groningen. Musim sejuk. Mereka
tempat ibadat Yahudi dibeli, tukar jadi masjid, convert jadi masjid. Orang Islam dah mula datang ke masjid yang terlena dengan kehidupan barat, akhirnya dibawa balik, diajak kembali kepada masjid. Saya berbincang, bercerita dengan imam masjid orang Morocco. Jadi masjid lah diisi. Begitu saya pergi 2-3 tahun lepas, saya pergi Holland, saya pergi Sweden, Norway, Finland, masjid boleh isi, cuma azan tidak dibenarkan. Bukan tak dibenarkan, boleh azan, tetapi azan itu tidak boleh dilaungkan kuat. Saya azan dekat satu masjid sempadan di antara Sweden dengan Norway. Saya azan tinggi sikit suara. Orang sana, kawan sahabat sana kata slow, tak boleh kuat. Tapi orang Islam dah mula kumpul hari Jumaat, dah ada kuliah sebelum Jumaat, ada ceramah sebelum Jumaat, dan banyak tempat ada sembahyang, ada kuliah sebelum Jumaat. Di Montreal baru ni pun ada sebelum Jumaat ada kuliah, ada ceramah, ada ceramah. Jadi saudara-saudara ni mulia Allah, orang dah mula datang kepada agama. Dan yang terkini di Europe dibenarkan untuk azan, di Perancis dibenarkan azan, Jerman, Holland benar azan. Tuan-tuan, viral bagaimana orang sana bila dengar azan dia menusuk dalam hati, dan mereka viral. Dia bagi tahu satu suara yang datang daripada masjid, dia sebut song nyanyian yang datang dari masjid menusuk hati kami dan keluar air mata mereka. Azan. Jadi maknanya Europe akan berubah. Sebab tu dalam hadis dia kata Bani Asfar, gunungan yang berkulit kuning, itu disebut Bani Asfar, daripada orang Europe yang masuk Islam. Dan agama akan bangun. Walaupun fitnah banyak, akhir zaman fitnah banyak, tapi agama akan bangun. Ada hadis depan saya ni, kita baca hadis ni. Kata Rasulullah, la tazalu sifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. La yazalu sifatun, akan tetap ada golongan daripada umatku yang menyatakan kebenaran, zahirina al-haq, mereka akan cakap cerita kebenaran walaupun pahit, walau murrun. Yaqulul haq, berkata benar walaupun pahit. Dalam satu hadis cakap kepada pemimpin yang zalim. Kata Rasulullah, la yazalu sifatun, terdapat di kalangan umatku min ummati, taifah, satu grup, satu kumpulan, satu golongan, zahirina 'alal haqqi, mereka akan cerita, menyatakan kebenaran agama walaupun orang tak suka, walaupun orang benci, kerana bertentangan dengan ketika itu dia punya adab budaya, cara hidup. Alal haqqi la yadurruhum, tidak ada siapa pun boleh memudaratkan mereka. Dia orang tak peduli siapa pun, dia akan cakap benda yang benar. Ni ada di kalangan umat ini. Dia akan buat benda yang betul, dia akan buat benda yang benar, kekal walaupun ada apa-apa perubahan. Walaupun orang tak benci, orang benci, tak suka, walaupun dihalangi oleh golongan-golongan tertentu, oleh kaum-kaum tertentu, mereka tetap di dalam istiqamah, di dalam amalan. La yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Tak peduli siapa saya menghindar mereka, tak peduli. Siapa saja menentang mereka, tak peduli, hingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tetap wa hum kadzalik, mereka tetap dengan demikian itu. Maknanya umat Nabi, walaupun ada sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wala minal Quran illa rasmuhu, memang ada. Umumnya akhir zaman begitu. Tapi akan ada golongan seperti ini yang akan tegakkan agama, yang akan betulkan yang dirosakkan, barang yang dirosakkan oleh manusia. Alladzina yuslihu ma afdadan nas min ba'di, selepas daripada aku, mereka membetulkan apa barang yang dirosakkan oleh manusia. Amalan sunnah itu dirosakkan oleh manusia, sebab sunnah tidak dapat diamalkan.
Tapi mereka akan betulkan min ba'di min sunnati, daripada sunnah aku. Jadi kita ada hujung, tuan. Banyak ustaz-ustaz dah bahas tentang hadis akhir zaman, tentang ni. Dan banyak tokoh-tokoh ulama kata kebangkitannya di sini, sebelah kita, sebelah timur. Dan banyak terbukti daripada dulu bangun sebelah timur. Daripada Salman Al-Farisi, Nabi beritahu tentang bintang suraya muncul sebelah timur. Hadis tu kepada Abu Hanifah, tapi sebelah timur. Begitu juga dengan yang lain-lain hadis, termasuk akhir-akhir. Dan agama akan bangun, tuan. Mau tidak mau, agama akan bangun. Suka tidak suka, agama. Apakah kita jadi perantaraan yang membangun? Golongan Yahudi, mereka dah rancang habis-habisan. Daripada penaklukan Kuwait, kejatuhan Iraq. Kemudian Syria, pergolakan Syria. Dan apa yang mereka buat adalah satu perancangan. Termasuklah benda yang ada di depan kita ni, COVID ini, perancangan mereka, kata setengah-setengah tokoh. Baik, ada satu hadis riwayat Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Muslim, hadis mauquf. Kata Jabir bin Abdullah, siapa Jabir bin Abdullah? Ketika Nabi menghantar rombongan Khalid Al-Walid ke Yaman, Nabi hantar Khalid Al-Walid pergi ke Yaman, bukan perang. Tuan-tuan kena set dalam minda kita, zaman Nabi ini bukan rombongan hantar perang semata-mata, tidak, dakwah. Kita boleh tengok hadis. Nabi menghantar Khalid Al-Walid. Walaupun Khalid ini hebat dalam peperangan, bila dia ada, pasti akan menang. Sahabat ada set dalam minda mereka, kalau Khalid ada, perang akan menang, kita akan menang. Hebatnya Khalid Al-Walid. Hebat Khalid Al-Walid. Sehingga Jarjis datang bertemu kuda dengan Khalid Al-Walid dalam medan perang dengan golongan Nasrani, Kristian. Jarjis datang. Dalam bahasa Arab Jarjis, bahasa Inggeris Josh. Bertemu kuda. Kata sahabat, kami melihat kuda mereka bertemu. Dan Josh tanya, kamu dipanggil sebagai Saifullah. Adakah kamu dipanggil Saifullah? Allah telah turunkan pedang daripada langit buat kamu, sehingga kamu dipanggil Saifullah, pedang Allah. Khalid kata tidak. Kami berjuang semata-mata kerana Allah, dan keinginan kami mati syahid sebagaimana keinginan musuh-musuh kami, golongan kamu yang mencintai Arab dan wanita-wanita. Kemudian Khalid tanya lagi, Josh tanya lagi, maka Khalid jawab tentang Islam, keinginan Islam. Josh masuk Islam, di medan perang masuk Islam. Jarjis. Kemudian Jarjis mengucap kalimat Allah, dia alihkan kuda dia dan memerangi teman-teman dia bersama dengan Islam. Khalid Al-Walid begitu hebat dalam medan perang. Namun Nabi utus Khalid Al-Walid pergi ke mana? Pergi ke Yaman. Buat apa? Bukan perang, tapi dakwah orang di sana. 6 bulan Khalid berada di sana. Nabi hantar rombongan kedua, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka kata Rasulullah SAW pesan, Khalid boleh pulang, dan tempatnya diganti oleh rombongan kedua, Sayyidina Ali dan rombongannya, jemaah dia yang kedua. Dan sesiapa yang berada bersama dengan Khalid, yang ingin bersama dengan Ali, boleh. Jabir bin Abdullah inilah bersama dengan Khalid. Dia kata, aku juga bersama dengan Ali. Ali kumpulkan suku Bani Hamdan di Madinah, di Yaman. Mereka datang ramai. Kemudian Khalid membaca isi surat Nabi. Selepas membaca isi surat Nabi, kesannya kepada mereka penduduk Yaman, seluruh suku Bani Hamdan memeluk agama Islam. Kemudian bila mereka masuk Islam, Sayyidina Ali tulis surat kepada Nabi. Nabi dapat berita tu. Nabi doa kepada suku Hamdan, Allahumma barik li Hamdani, Allahumma barik li Hamdani. Ya Allah, berilah keberkatan kepada suku Bani Hamdan, suku Bani Hamdan. Ini khat Jabir bin Abdullah.
Kata Jabir bin Abdullah, ini hadis maqul, kata mereka bukan kosong, kata-kata sahabat bukan kosong, datang daripada keinginan dan benak, dan mereka bersama dengan Nabi apa keluar, dan dalam akal mereka, dalam pemikiran mereka, dalam benak mereka yang keluar dari mereka sama dengan kehendak Nabi. Itu hebat sahabat Nabi. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kata Jabir bin Abdullah, yushiqu ahlul Iraq alla yujba ilaihim qafizun wala dirhamun. Kamu akan dihalang, yushiqu ahli Iraq, kamu dihalang untuk pergi ke Iraq. Kamu tak boleh pergi dah. Dulu kita boleh pergi Iraq. Zaman dulu boleh pergi belajar ke Iraq. Negara-negara Arab lain boleh pergi ziarah Iraq. Saudara-saudara kita di Iraq, saudara Muslim kita di Iraq, orang Islam kita di Iraq, boleh kita pergi. Namun Nabi beritahulah hadis Muslim ini, bukan Jabir beritahu daripada hadis Muslim ini. Kata Jabir, yushiqu ahli Iraq, kamu akan dihalang daripada masuk ke Iraq, berjumpa dengan ahli Iraq. Allah yujba ilaihim, untuk nak jumpa dengan mereka kamu tak boleh. Khafizun wala dirhamun, walaupun kamu kena khafiz dan dirham. Maknanya khafiz ni satu takaran orang sana lah, orang Iraq. Hafiz ni, walaupun kamu ada duit dirham, mata wang dulu, dinar dan dirham. Sebab tu hadis Nabi sebut dananir wad darahim, dinar dan dirham. Kita ni habis, sistem perbankan kita, sistem mata wang kita telah diolah habis. Keuntungan ni keluarga-keluarga Rothschild, Rockefeller, perancang-perancang kejahatan dunia. Sehingga kata Sir Henry Ford, di mana berlaku perang, di belakangnya tangan Yahudi. Sir Henry Ford, di mana berlaku pergolakan dan peperangan, di belakangnya tangan-tangan Yahudi. Hatta perang saudara di Amerika, dahsyat Yahudi punya perancangan. Keluarga Rockefeller dalam bisnes, keluarga Rothschild, keluarga anak haram, bukan anak haram lagi, keluarga sumbang mahram. Rothschild, child tu anak lah, Roth tu sumbang mahram, bukan anak haram lagi. Sumbang, anak sumbang mahram, mak kahwin dengan anak. Tu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh menghalangi perkahwinan ini. Ini Yahudi punya, Yahudi punya. Kamu tak akan boleh menziarahi saudara kamu ahli Iraq, Allah yujba ilaihim, walaupun kamu faqih qafizun wala dirhamun, kamu ada harta, biji-bijian, qafiz, timbangan biji-bijian tu, wala dirhamun, kamu ada duit dirham banyak. Qulna, kami pun bertanya. Oh ya, riwayat hadis itu ya. Qala yushiqu, summa qal, mereka berkata, qulna, kami berkata, min aina zaka, daripada mana halangan tu datang, daripada mana halangan yang kami tak boleh pergi ke Iraq ni jumpa saudara-saudara kami. Qala, berkata Jabir, min qibal al-ajam, halangannya datang daripada Ajam. Ajam dia antara awal disebut Ajam ni, kalau zaman Nabi ni, zaman Sayyidina Umar disebut Ajam ni, awalnya adalah golongan daripada Parsi, orang Majusi, orang Parsi. Kataan Ajam timbul bila zaman Sayyidina Umar, bila Parsi telah jatuh dan beberapa tawanan dibawa orang Parsi, dan Umar dibunuh oleh Parsi, Abu Lulu al-Majus. Maka Ajam disebut, mana orang asing, Ajam, selain Arab. Kita ni Ajam. Daripada mana halangan ini datang? Katanya, min qibal al-ajam yamnu'na dhalika, kamu dihalang berbuat demikian daripada Ajam. Maka datang dari Parsi, daripada Iran. Maka Iraq dikuasai oleh Syiah. Hakikatnya Iraq dikuasai oleh Syiah.
Hakikatnya Iraq dikuasai oleh Syiah. Jadi halangan untuk masuk ke Iraq, sebenarnya perancangan untuk jatuhkan Iraq adalah penguasaan Syiah. Ini laluan. Sebenarnya Dajjal akan keluar di Isfahan, Iran. Dajjal akan keluar dari Isfahan. Daripada Isfahan dia akan buka laluan. Dia kata tokoh-tokoh ulama kita, laluannya pertama Iraq, dan dia akan masuk ikut Syria, kemudian dia akan masuk ke Madinah. Itu laluan Dajjal masuk. Kalau tuan-tuan tengok peta lama Zionis, dia buat lingkaran ular sawah, dan batik ular sawah tu lambang tu, Star of David, separuh tu, lambang 3 segi, daripada Iraq. Dia buat daripada Iran, ekor dia masuk kepala sampai ke Madinah. Min qalbil ajam yamnu' dhalik, daripada golongan ajam, maknanya daripada Parsi, Iran, Syiah sekarang ni. Yamnu'una dhalika, mereka menghalangi kamu daripada berziarah, berjumpa dengan saudara-saudara kamu di Iraq, walaupun kamu punya bekalan makanan dan juga dirham, duit, nak pergi tak boleh. Semakal, kemudian mereka bertanya lagi, yushiqu ahl Syam. Semakal, kemudian dia berkata lagi, siapa? Jabir bin Abdullah kata lagi, yushiqu ahl Syami, kamu dihalangi untuk menzari Syam, tempat di antara tempat yang banyak kuburan Nabi, kuburan sahabat-sahabat Nabi dan Nabi. Syam. Syam ni maknanya Syam, Syria sekarang ni. Kamu dihalangi untuk masuk ke Syam. Alla yujba ilaihim dinarun, walaupun kamu punya dinar, wala muddun, walaupun kamu ada takaran. Mud di Syria ni panggil mud. Cupak gantang Syria tu mud. Walaupun kamu ada makanan dan ada wang dinar, duit ada, tapi kamu tak boleh masuk ke Syam. Sekarang pergolakan Syam, kesian tengok ada satu kawan, satu saudara Arab kita, satu stesen TV swasta pergi jumpa budak-budak duduk kat kamp-kamp pelarian. Tuan-tuan bayangkan masa dia orang perang dulu sampai sekarang, budak-budak tu dah besar, umur lebih kurang dalam 8 tahun 9 tahun, duduk dekat kamp 5-6 tahun daripada dia orang. Tunjuk huruf Allah, alif lam lam, kamu boleh baca? Budak-budak tak boleh baca. Sedih budak Arab. Budak Arab tak boleh baca. Sebab tak mengaji. Rumah mereka runtuhan, duduk di kamp-kamp, mak mati, ayah mati, dipelihara oleh pegawai-pegawai kamp, dan mereka tak boleh baca sebab kelas tak ada pengajian. Didik kita yang ada anak, yang kita anak kita ni, anak-anak kita sekarang ni yang ada mak ada ayah tu pun kadang-kadang Quran pun tak boleh baca. Sebab bila tak dididik, apalagi mak ayah tak ada. Mereka budak-budak ni sekarang Syria pergolakan, masih lagi duduk di bawah runtuhan. Masuk ni bulan 10, bulan 11 ni sejuk, tak tahu apa mereka punya makanan minuman. Ada yang mati dalam kesejukan. Tuan-tuan ingat ada NGO sampai yang menipu dalam NGO untuk keuntungan dunia dengan bantuan-bantuan negara-negara lain. Habis tak ada apa. Summa qala yushiqu ahli Syami alla yujba ilaihim dinarun wala muddun. Kamu ada dinar, duit banyak, emas, duit emas, dinar. Wala muddun, dan kamu ada mud, takaran. Kamu tak boleh pergi jumpa mereka. Qulna min aina dhalik, mereka bertanya, daripada mana halangan ni datang? Qala min qibla Rum, dia datang daripada sebelah Rum, maknanya Amerika. Ulama tafsirkan Rum, Amerika. Halangan ini tentera Amerika menguasai. Mereka yang olah peperangan, penjualan senjata, keuntungan. Daripada penjualan senjata begini-begini, mereka olah perang. Mereka menguasai, mereka yang halang. Akhirnya bumi Syria sekarang ni, sedangkan bumi Anbiya alaihissalam, bumi sahabat-sahabat Nabi punya kuburan banyak terhalang, tak boleh nak masuk. Bantuan pertolongan pun susah nak masuk. Itulah keadaan. Mereka kata dia apa? Min qibal Rum, dia datang halangan itu daripada Rum, daripada Amerika, Britain. Apa kata dia? Kemudian summa sakata
Hunayyatan summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir li ummati khalifatan, maka akan wujud di akhir umatku nanti, di kalangan umatku yang akhir nanti, khalifah yahshi ma la hasyian la ya'udduhu addan. Dia memimpin akhir, khalifah akhir zaman ini, dia akan memberi tanpa takaran. Khalifah baginda Rasulullah SAW. Kalau ikut dalam hadis ini, kata Jabir, maknanya Jabir dapat daripada baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudara yang mulia Allah SWT, kita berada di akhir, kita tak boleh lari, agama akan bangun, kita mau jadi perantaraan. Semua tokoh-tokoh kata dia datang sebelah sini, Indonesia dan Malaysia, kata tokoh-tokoh Arab sekalipun. Dan sekarang ni perancangan cukup teliti. Dia orang Yahudi di belakang. Tuan-tuan tak boleh baca Yahudi ni Amerika Britain saja. Tuan-tuan tak boleh baca Yahudi ni hanya Kristian saja. Tuan-tuan kena tengok Yahudi ni perancangan komunis mereka yang kecil. Siapa? Karl Marx. Dia reka komunis. Praktiknya diamalkan oleh Lenin. Kemudian oleh kumpulan-kumpulan yang bangun sosialis, fahaman rekaan mereka. Sosialis, resis, ciptaan mereka. Jerman resis, ciptaan mereka. Sosialis, ciptaan mereka. Komunis, ciptaan mereka. Semua ciptaan mereka. Fahaman-fahaman yang ada kat dunia ini rekaan mereka, di belakang mereka. Sebab tu komunis. Sekarang ni kalau tuan-tuan ingat, Amerika saja bukan, perancangan lain pada Amerika. China komunis juga, dia ada perancangan di belakangnya, ada tangan-tangan mereka. Indonesia buat satu temawar, bukan resis. Agama bangun dengan akhir zaman kerana Islam. Tak kira hang Cina, India, apa semua, dia bangun Islam, bukan bangsa, bukan fahaman. Sebab tu slogan orang Melayu mungkin tak akan laku untuk 10 akan datang, 10 tahun akan datang. Islam. Orang Melayu hanya sebahagian daripada Islam. Slogan yang akan datang adalah slogan Islam, gabungan semua yang beragama Islam. Tak ada lagi dalam istilah rumpun bangsa, tak ada. Dia akan balik pada Islam sebagaimana Madinah. Ada Salman daripada Parsi, ada Suhaib daripada Rom, ada Bilal daripada Habsyah, ada orang merdeka Abu Bakar, Arab, Quraisy. Masing-masing bergabung atas satu. Walaupun Salman Al-Farsi daripada Farsi, bila Islam memerangi Parsi, dia ikut Islam memerangi rumpun bangsa dia kerana agama. Begitu Suhaib Ar-Rum, dia juga mengikuti memerangi kegulungan Rom. Islam hanya satu, gabungan semua. Akan datang tidak laku lagi UMNO. Tuan-tuan saya beritahu awal, tak laku. Dan lain-lain tak laku. Hanya satu slogan Islam, bergabungan semua, bukan orang Melayu sahaja. Kalau kita berjuang atas Melayu, atas rumpun bangsa, memang agama bangsa kita akan bangun. Tapi dia bukan bangun atas nama bangsa, tapi bangun atas agama pejuang Islam. Dia tak kata pejuang Melayu. Pemimpin akhir zaman yang akan bangun, perjuangannya adalah Melayu. Kita tak akan boleh lari, benarnya akan datang. Dan mereka kebanyakan tokoh kata sebelah sini, min qibal al-masyriq. Kata baginda Rasulullah dalam satu hadis, tatlu rawatul syams, akan bangun pemegang panji-panji hitam, sud, rawatul sud, min qibal asy-syam, berdatang sebelah timur. Jadi tuan-tuan, dia akan datang sebelah timur sini. Di sebelah masyriq ini, min qabl masyriq, di sebelah masyriq ini akan muncul pemegang panji-panji hitam. Maka dalam menghuraikan oleh ulama, saya baca dalam Bidayah wa Nihayah tadi, dia ada dua panji-panji dan bendera, satu hitam, satu putih. Dan dulu bendera negeri Pahang adalah hitam. Selepas tu dia buat hitam dan putih. Dia ada kaitan Bani Tamim. Kalau kata Bani Tamim keturunan Abu Bakar, tapi setengah dia tersembunyi di sebalik ta dan mim. Kata mereka tanah Melayu. Wallahu alam, itu ukuran cerita orang dulu. Nak kata sabit hadis kita tak tahu, tapi itulah yang disebutkan. Maka mereka daripada golongan-golongan Yahudi ini akan buat sesuatu yang tikam Syekh Jabir. Syekh Jabir baru ni kita tikam kan ketika kuliah. Syekh Jabir Indonesia yang kena tikam tu,
Ketika budak tu naik tikam, dia duduk atas pentas dalam program tahfiz, madrasah tahfiz, dia tikam, dia elok begitu, kena tangan dia, luka. Budak yang tikam tu ditangkap, dipukul lah. Dan budak ni, dia orang cek dalam Facebook dia, dia pernah naik dengan grup dia, naik bukit, naik gunung tinggi, dan mereka bentangkan bendera komunis. Rupanya fahaman komunis kepada budak-budak Buddha di Indonesia. Jadi kita akan lihat komunis akan bangun, dan tidak mustahil Imam Mahdi akan memerangi golongan yang bermata sipit. Dan semua tentera yang akan perang dengan tentera Mahdi tak ramai orang, tuan. Saya ingat Senawang tak ada lah, TTJ ni pun tak ada, ni BSM tak ada lah. Tengok muka kita ni, muka bolehkah jadi tentera Mahdi? Sembahyang tahajud pun terkejut. Bila terkejut baru bangun, kalau tak terkejut tak bangun. Macam mana nak ni? Tuan-tuan, orang yang jadi tentera Mahdi ni betul-betul dia bukan fikir dia memikirkan bagaimana orang lain dan semua umat selamat daripada api neraka. Dia akan fikirkan semua orang lain selamat daripada api neraka, masuk syurga. Ini orang yang ada fikrah agama. Macam mana kerisauan Rasulullah, macam mana kerisauan sahabat. Kalau kita masih lagi anak isteri pun tak terfikir, anak kita boleh datang sembahyang subuh, datang duduk kuliah, sembahyang subuh, kita datang, anak kita masih lagi duduk bilik sebelah tidur, jangan haraplah kita nak jadi pejuang agama, tuan-tuan. Silat-silat kita pun bungkus. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi boleh pilih orang semua, siapa yang sedia berjuang. Waktu tu tuan-tuan ingat tak ada orang duduk kat warung takbir, saya nak berjuang. Ketika dia orang datang, wakil khalifah datang ambil, Salahuddin Al-Ayyubi punya wakil datang, siapa yang ingin berjihad, masuk orang kat tangan, badan sasar semua, takbir. Tuan-tuan ingat semua boleh pergi ya? Tuan-tuan ingat dengan badan sasar boleh pergi ya? Tuan-tuan ingat duduk cerita pompang-pompang kat warung boleh terpilih ya? Dia adalah amalan. Bila kumpul semua, selalu dia tanya satu, di kalangan kamu siapa yang jaga solat berjemaah? Allah. Tak jaga salat berjemaah, on and off, tolong bangun, tolong balik-baliklah. Bukan balik kampung tanam jagung, balik buat preparation pada agama, lebih takwa. Kalau kamu duduk dalam tentera Islam, kamu tersingkir, tentera boleh jadi kalah, kerana tidak ada tarikan rahmat, nusratul ghaibiyah daripada Allah, kerana amalan kamu terhalang. Balik. Kemudian siapa lagi yang di kalangan kamu yang jaga solat berjemaah untuk sekian-sekian tahun, untuk 15-20 tahun tak pernah tinggal solat berjemaah? Bangun satu kelompok, tinggal yang lain yang tak boleh bangun. Yang tak bangun ni, yang masih tak boleh jaga, dekat 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, 10 tahun lepas, bangun balik kampung, buat preparation lagi. Tak boleh, tak layak untuk berjihad. Di kalangan kamu yang jaga solat berjemaah ni 5 waktu sekian-sekian tahun, siapa di kalangan kamu yang jaga solat tahajud? Bangun sebahagian ni kadang-kadang bangun tak jaga. Jaga ni jaga berterusan. Jaga, okey. Yang tak jaga sembahyang tahajud, tapi jaga sembahyang Jumaat, balik dulu, balik kampung dulu, buat preparation lagi. Iman, preparation iman, bukan preparation pekerjaan badan sasar, tak. Iman, takwa. Sehingga siapakah di kalangan kamu yang jaga solat tahajud untuk sekian-sekian tahun, baru bangun, orang ni saja layak untuk berjihad, kerana amalan mereka boleh menarik bantuan pertolongan daripada Allah, doa mereka boleh tarik pertolongan daripada Allah SWT, tahajud mereka, tangisan mereka di malam hari boleh menarik pertolongan daripada Allah, dan mereka punya risau di malam hari seperti tikus takut pada Allah, di malam hari seperti singa di padang pasir. Keberanian mereka di dalam medan perang, mereka melepaskan kemarahan mereka, membunuh musuh semata-mata kerana Allah. Di malam hari mencintai musuh dengan berdoa hidayat untuk mereka. Ini baru boleh dapat pergi. Tuan-tuan, kata ulama, hanya 313 orang sahaja yang akan jadi tentera akhir zaman, yang akan bangun Islam. Dan 313 ini tidak ada siapa pun boleh menghalangi mereka. Mana saja tentera menghalangi, senjata canggih macam mana pun akan tumbang dengan kehebatan mereka. Bukan mereka gagah, bukan mereka kuat dari segi badan, tetapi doa dan tangisan mereka, kekuatan dalaman mereka menarik pertolongan daripada Allah ketika itu. Tuan-tuan rasa kita layak cuba balik cari pergi kat cermin, suluh tengok muka aku okey kan ni, muka okey lah kan, tapi layak tu tak layak. Kalau kita masih lagi tidak memikirkan orang lain kepada agama, cinta kasih pada umat ini, umat ini, cinta kasih pada umat macam mana Nabi. Kalau tak ada, minta maaf, kita tak akan layak.
Orang yang mencintai kasih kepada umat, menangis bila melihat orang dalam maksiat. Itu Allah akan pilih mereka. Tuan-tuan kena bina daripada sekarang. Sekarang ni apa yang kita rasa? Bila anak tak boleh makan, anak baru kita rasa sedih. Kita fikir anak kita, orang lain mampus bila anak orang. Aksiden kat jalan, tengok ni siapa mati tu? Oh, Cina mampus be. Nah, kalau kita dah begitu, kita tak layak. Umat Nabi ni mencintai semua orang supaya orang dapat agama. Sama ada dia Islam, dia tak Islam, dia jauh pada agama. Cinta. Nabi melihat Yahudi menangis, jenazah Yahudi berjalan, tangisan. Nabi kata pasti dia akan masuk neraka. Jadi kalau ada yang macam mana sahabat, kerisauan, kebimbangan, dan menangis mereka di malam hari, doa untuk musuh, maka Allah akan bantu. Selagi kita tak bangun doa untuk musuh, di siang hari kena lepaskan kemarahan, kerana itu tertib perang. Kalau tidak, tak boleh perang. Dia kalau siang hari nak perang, kesian. Jadi itu. Jadi dia kena lepas kemarahan. Tetapi di malam hari, kasih kepada umat dan doa. Allah, orang macam ni Allah telah pilih. Tentu rasa kita layak tak? Kita akan bangun, agama akan bangun. Tapi berperantaran orang, agama bangun bukan osong, bukan duk, tak. Dia mesti berantar pengorbanan, kepayahan dan tangisan-tangisan umat ni. Adakah kita layak? Na'udzubillah, subhanallah. Apakah kita boleh pompang-pompang kat warung, atau dekat stage macam ni, dekat kuliah boleh pompang-pompang cerita seolah kita layak? Tuan-tuan, belum tentu. Hatta yang duduk depan macam saya duduk, ada pasang sampai di rumah orang boleh, belum tentu. Selagi tidak jaga amal dan kerisauan, kebimbangan atau umat, menangis atas umat. Menangis atas umat bila mana mereka buat maksiat. Kau tak ada, kita maaf. Kita tak layak. Kita berangan-angan dalam amalan ibadat kita sahaja. Itu. Jadi apa, tuan-tuan pun ada kriteria. Asalkan kita usaha dan doa pada Allah, Allah pelihara kita, bantu kita dan bangunkan. Mungkin kita tidak terpilih, tapi kita doa daripada gulungan ini akan bangun dan menyelamatkan agama dan umat ini daripada keserokan dan masuk neraka Allah SWT. Akan berlaku, tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu alam. Tajuk yang diberi kat saya macam tu, saya cerita macam itulah, yang atas kemampuan saya. Di luar kemampuan saya tak mampu cerita. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu alam.